أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وبالتمم بخير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم آمين. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi mempertemukan kita di dalam majlis bacaan kitab Al-Azkar oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Alhamdulillah, sebelum itu kita mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, hari ini kita berada di dalam bulan Zulhijjah ataupun Zulhijjah, boleh baca dua, Zulhijjah ataupun Zulhijjah. Itu di mana di antara hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari-hari yang diberkati, hari-hari yang digandakan pahala amalan. Maka janganlah kita sia-siakan, seperti mana disebut dalam sebuah hadis sahih, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ma min ayyamin al-amal as-salih fiha habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Itu hadis yang menceritakan tentang kelebihan 10 hari di bulan Zulhijjah ini, 10 hari yang awal di bulan Zulhijjah, iaitu pahala amalan soleh. Nabi sebut amalan soleh ini, Nabi tak sebut secara detail. Nabi sebut secara umum. Apa saja amalan soleh itu pahalanya menyamai berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ataupun lebih. Maka jangan kita sia-siakan. Semua sudah maklum, semua sudah ma'ruf tentang kelebihan hari-hari yang pertama, 10 hari yang pertama ni. Maka jangan kita sia-siakan. Baik, kita sambung terus bacaan kitab Hilyatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi Talkhis ad-Da'awat wal Azkar al-Mustahabbah fil Laili wan Nahar, ataupun lebih dikenali sebagai Al-Azkar min Kalam Sayyidil Abrar. Kalau hadis yang lepas kita baca mengenai dengan fadailul a'mal, iaitu kelebihan-kelebihan dalam amalan, dan juga berkenaan dengan hadis dhaif, berhujah dengan hadis dhaif dalam fadailul a'mal, dan juga galakan untuk berada di dalam majlis zikir ataupun majlis ilmu. Dan pada hari ini kita akan sambung bacaan kita pada tajuk Fadilatul Zikri bil Qalbi wal Lisan, tentang kelebihan zikir dengan hati dan juga lidah. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان. Imam Nawawi kata zikir ni berlaku sebaiknya dilakukan dengan hati, wa yakun bil lisan, dan juga dilakukan dengan lidah. Wal afdal minhu ma kana bil qalbi wal lisan jami'an.
yang terbaik, yang afdalnya ialah kita menggabungkan kedua-duanya, iaitu dengan hati dan juga lidah sekali serentak. Fa in tusira ala ahadihima, jika kita nak buat salah satu, kita nak pilih salah satu, kita nak berzikir dengan salah satu daripadanya, fal qalbu afdal. Imam Nawawi kata zikir dengan hati itu adalah yang paling afdal. Kemudian berlaku pula khilaf di kalangan para ulama mengatakan afdal ni zikir dengan hati ni, adakah malaikat akan tulis pahala? Sebab malaikat dia tak tahu. Malaikat hanya tahu tulis, catat apa yang zahir saja. Kemudian Imam Nawawi menaqalkan daripada Al-Qadhi Iyad rahimahullah, Qadhi Iyad kata ditulis pahala bagi orang yang berzikir dengan hati saja. Sebab Allah Ta'ala akan menzahirkan alamat, tanda-tanda bagi malaikat untuk mengetahui bagaimana seseorang itu berzikir dengan hati. Dan sebagai ulama lagi kata tak ditulis, tak dicatat orang yang berzikir dengan hati saja. Tapi Imam Nawawi merajihkan ditulis bagi orang yang berzikir dengan hati saja. Kemudian fal qalbu afdal, berzikir dengan hati itu lebih afdal. Summa la yanbaghi an yutraka dzikru bil lisan. Kemudian tidak wajarlah, tidak seharusnya bagi seseorang itu dia meninggalkan zikir dengan lidah. Kalau dia nak buat salah satu, dia buat dengan hati, tapi tak sepatutnya lah, tak sepatutnya dia meninggalkan zikir dengan lidah. Khaufan min an yudhanna bihi riya. Bimbang orang mengatakan dia ni seorang yang riak. Dia tinggalkan zikir dengan lidah tu, dengan lisan, sebab takut dia riak. Itu tak sepatutnya lah. Bagi yang tanya, buka surat, kalau kitab bahasa Arab 37, buka surat 37. Dan setiap kitab cetakan ni dia tak sama, buka surat, gantung pada cetakan lah. Okay. Kemudian bal yazkuru bihima jami'an, bahkan lebih baik dengan menggabungkan kedua-duanya, itu berzikir dengan hati dan lidah, dengan lisan. Wa yaqsidu bihi wajh Allah Ta'ala, dan dia meniatkannya semata-mata kerana Allah Ta'ala. Maksudnya di sini dia kena bermujahadah. Tak kisah dia, jangan hirau apa orang nak kata. Walaupun sekali dia berzikir di depan orang dengan suara yang kuat atau sebagainya, dia kena mujahadah untuk ikhlaskan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqad qaddamna 'ala al-Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala, dan kami Imam kata dah disebutkan pada fasal yang terdahulu berkenaan dengan makna riya. Imam dipetik daripada Al-Imam Fudail bin Iyad, anna tarkal amal li ajli an-nas riya. Yang maksudkan dengan riya ni ialah meninggalkan sesuatu amalan sebab manusia. Itu adalah sebenar-benar riya. Walau fataha al-insan alaihi baba mulahadati an-nas wal ihtiraz min tasarruq dhununihim al-batilah. Dan jika manusia membuka pintu untuk menilik amalan seseorang, menilik amalan orang lain yang dengan sangkaan yang batil, dan sadda alaihi aktsaru abwabil khair, maka dia akan menutup pintu-pintu kebaikan. Dia akan membuang masa lah. Wa dhayya ala nafsihi syai'an 'aziman min muhimmatid din. Dia akan membuang masa diri dia daripada melakukan urusan amal ibadah dia untuk diri sendiri. Walaysa hadza tariqatul arifin. Ini bukanlah cara orang yang arif, orang arifin. Orang-orang soleh ini bukan cara dia. Kita fokus dengan amalan diri kita sendiri. Jangan kita peduli hal orang lain. Kemudian qala wa rawayna fi sahihai al-Bukhari wa Muslim
عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء. Yani Imam Nawawi kata meriwayatkan hadis daripada Sahih Al-Bukhari dan Muslim, diturunkan ayat wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha, dan janganlah kamu menjaharkan, menyaringkan suara kamu di dalam solat, wala tukhafit biha, dan jangan pula kamu mendiamkan, jangan memperlahankan. Ayat ni turunkan pada doa. Kemudian faslun fi fadaili zikri, fasal berkenaan dengan fadilat zikir. Qala i'lam anna fadilat az-zikri ghairu munhasirah fi tasbih. Imam Nawawi kata, ketahuilah keutamaan zikir ni tidak terikat, tidak terbatas pada tasbih, wa tahlil, wa tahmid, wa takbir, wa nahwiha. Tidak terikat, tidak terbatas pada tasbih subhanallah, wa tahlil la ilaha illallah, wa tahmid alhamdulillah, wa takbir Allahu akbar, wa nahwiha, dan seumpamanya. Tak terikat pada zikir-zikir tersebut. Bal kullu amilin lillahi ta'ala bi ta'ah. Bahkan semua amalan, amalan soleh, amalan ketaatan, fahuwa zakirun lillah, maka dia dikira sebagai orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata duduk atas sejadah, dia berzikir selepas solat, berzikir semasa berjalan dan sebagainya. Itu tidak terbatas pada tahap itu. Bahkan segala amalan soleh, fahuwa, jika dia melakukan, maka dia dikira sebagai orang yang zakir, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala qalahu Sa'id Ibn Jubair radhiyallahu anhu wa ghairuhu minal ulama. Itu tafsiran bagi sahabat yang itu Sayyidina Sa'id bin Jubair dan selain daripadanya di kalangan para ulama. Wa qala 'Atha rahimahullahu taala, majalisul zikri hiya majalisul halal wal haram. Majlis zikir, Imam Sayyidina Atha rahimahullah ta'ala mengatakan, majlis zikir ni adalah majlis berkenaan dengan hukum halal-halal, mengetahui hukum halal dan haram. Kaifa tashtari, bagaimana kita nak membeli, menjual, wa tabi' wa tusalli wa tasum, bagaimana kita nak tahu untuk solat, berpuasa, wa tankihu wa tutalliq, bernikah kahwin dan cerai berai, wa tahuj, bagaimana untuk mengerjakan haji, wa asbahu hadha. Itu maksudnya di sini adalah majlis ilmu ni turut dikira sebagai majlis zikir, sebab dia mengingati atau wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faslun fi zakirin Allah katsiran wa zakirat. Pasal berkenaan dengan az-zakirin Allah katsira, itu orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Az-zakirin ini adalah bagi orang lelaki, wa zakirat bagi orang perempuan. Qala Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Ini yang maksud sesungguhnya lelaki yang muslim dan perempuan yang muslimah, lelaki yang mukmin dan perempuan yang mukminah, lelaki yang patuh, al-qanitin wal qanitat, dan perempuan yang patuh yang taat,
was-sadiqin was-sadiqat, lelaki yang benar dan perempuan yang benar. Was-sabirin was-sabirin was-sabirat, orang lelaki yang benar dan perempuan yang benar. Wal khashi'in wal khashi'at, lelaki yang khusyuk, yang tunduk hatinya, dan juga perempuan yang tunduk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, lelaki yang bersedekah dan perempuan yang bersedekah. Was-shaimin was-shaimat, orang yang lelaki yang berpuasa, banyak berpuasa, dan perempuan yang banyak berpuasa. Wal hafizina furujahum wal hafizat, lelaki yang memelihara kemaluannya dan perempuan yang memelihara kemaluannya. Wazakirin Allah katsira, lelaki yang banyak berzikir kepada Allah, dan juga perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, maka sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyediakan untuk kesemua mereka yang disebutkan tadi pengampunan dan balasan yang benar, balasan yang besar. Subhanallah. Itu janji Allah, janji Allah kepada mereka yang berzikir, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu diampunkan baginya segala dosa, dan baginya juga pahala yang amat besar. Qala wa rawayna fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala sabaqal mufarridun. Qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah? Qala az-zakiruna Allah katsiran waz-zakirat. Maksudnya daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqal mufarridun, telah mendahului orang-orang yang mufarridun. Apa yang dimaksud dengan mufarridun ni? Asal maksudnya adalah ulama khilaf, ada dua makna, ada dua maksud. Iaitu yang pertama, orang yang sebatang kara, iaitu yang kematian ahli keluarganya, yang tak ada kawan dan sebagainya, itu orang yang sebatang kara dan dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud yang kedua, orang yang dia beruzlah, dia duduk seorang diri, dan dengan semata-mata untuk menuntut ilmu dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi memuji mereka ni. Sabaqal mufarridun, telah mendahului orang al-mufarridun. Kemudian qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, apa yang dimaksudkan dengan al-mufarridun ni? Kemudian Nabi menjawab, az-zakiruna Allah katsiran wa zakirat, itu orang-orang lelaki yang banyak berzikir. Orang-orang lelaki dan orang-orang perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu maksudnya yang mendahului dari segi pahala, dari segi darjat, di maqam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qultu ruyal mufarridun bitasydid ar-ra' wa takhfifiha wal mashhur alladhi qalahu al-jumhur at-tasydid. Dia boleh baca dua wajah, dua bacaan. Boleh baca al-mufarridun dengan tasydid ar-ra' tu, dan juga boleh dibaca al-mufridun. Wa'lam anna hadhihi al-ayat al-karimah mimma yanbaghi an yahtamma bima'rifatiha sahibu hadzal kitab. Kemudian Imam Nawawi kata, wa'lam, ketahuilah, anna hadhihi al-ayat al-karimah mimma yanbaghi an yahtamma bima'rifatiha, maka sewajarnya, sayudianya lah bagi orang yang membaca kitab ni, dia mengambil berat mengenainya, iaitu yang orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut, yang kita baca tadi. Wa qad ikhtulifa fi dzalik. Adapun para ulama khilaf berkenaan dengan maksud ayat tersebut. Qala al-Imam Abu al-Hasan al-Wahidi, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-murad yazkuruna fi adbari as-salawat wa ghuduwan wa 'ashiyya wa fil madaji' وكلما استيقظ من نومه وكلما غدا وراح من منزله
Zakarallah Ta'ala. Telah berkata Imam Abdul Hasan Al-Wahidi, dia menakalkan pendapat daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ini maksudkan dengan ayat tersebut, orang yang maksudkan orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ni, iaitu yazkuruna fi adbari salawat, iaitu mereka yang berzikir kepada Allah selepas solat, iaitu yang berwirid selepas solat. Wa ghuduwan wa 'ashiyya, iaitu yang berzikir di waktu pagi dan juga waktu petang. Wa fil madaji', ketika mana nak tidur. Wa kullama istayqadha min naumih, dan juga ketika mana dia bangun daripada tidur, nak bangun daripada tidur. Wa kullama ghada wa raha min manzilih, ketika mana dia nak keluar dan juga nak balik ke rumahnya, dia berzikir. Zakarullah Ta'ala, mereka dia ni dikira sebagai orang yang az-zakirin wa zakirat az-zakirin Allah katsira, itu yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendapat yang kedua, qala Mujahid, la yakunu min az-zakirin Allah Ta'ala katsiran wa zakirat hatta yadhkura Allah Ta'ala qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an. Imam Mujahid, Sayyidina Mujahid mengatakan tidak dikira seseorang itu berzikir kepada Allah Ta'ala dengan banyaknya sehinggalah dia berzikir kepada Allah ketika mana dia berdiri, wa qa'idan, duduk, dan juga muttaji'an, dalam keadaan berbaring. Kemudian pendapat yang seterusnya mengatakan wa qala Atha, man shalla as-salawatil khamsa bihuquqiha fa huwa dakhilun fi qoulillah ta'ala wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirat. Ini pendapat bagi Imam Atha, mengatakan sesiapa yang menjaga sembahyangnya, menjaga solatnya, solatnya yang 5 waktu tersebut dengan menjaga hukuk, menjaga hak-hak, bermula daripada berwuduk sehinggalah akhir salam, dia menjaga kesemua hak-hak solat tersebut, maka dia dikira sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Hadza naqlul wahidi. Maka sayugianya lah kita berusaha untuk melaksanakan dengan sebaik mungkin supaya kita tergolong di dalam golongan mereka yang dipuji Allah, yang dijanjikan Allah dengan pengampunan dan ganjaran pahala yang besar. Terutamanya seperti mana yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas, yazkuruna fi adbari salawat. Kita cuba seboleh-bolehnya kita selepas solat luangkan masa sekitar 5 minit untuk berwirid, dan jangan terus apabila habis solat terus bangun daripada duduk, terus berzikir di waktu pagi dan petang supaya kita mendapat pengampunan dan pahala yang besar. Qala wa qad jaa fi hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza ayqadha ar-rajulu ahlahu min al-layl fa sallaya aw salla rak'atayn jami'an kutiba fi adh-dhakirin wadh-dhakirat. Hadha hadis masyhur rawahu Abu Dawud dan Nasa'i wa Ibn Majah fi sunanihim. Kemudian Imam Nawawi menakalkan sebuah hadis daripada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ayqadha ar-rajulu ahlahu." Apabila seseorang lelaki, yakni suami, mengejutkan ahlahu, yakni isterinya, min al-laili, pada waktu malam, fa sallaya, kemudian mereka ni solat bersama-sama, itu solat sunat, tayammul lail bersama-sama, atau salla, ataupun hanya suami saja yang solat rakaatain jami'an, kutiba fi dzakirin wa dzakirat, maka mereka ni ditulis bagi mereka ni az-zakirin wa dzakirat, orang-orang yang banyak berzikir
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasu ila Syekh Al-Imam Abu Amr Ibn Salah rahimahullah عن القدر الذي يصير به من ذاكرين الله كثيرا فقال إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء وفي الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا وهي مبينة في كتاب عمل اليوم والليلة كان من الذاكرين الله تعالى كثيرا والله أعلم. Kemudian ditanya Al-Imam Abu Amr Ibn Salah ataupun lebih dikenali Ibn Salah, ulama hadis yang terkenal, ditanya, orang tanya kepada dia tentang kadar bagi mereka yang supaya yasiru bihi minaz zakirin Allah katsira, supaya tergolong di dalam golongan yang dikatakan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka ni? Kadar banyak mana? Banyak mana yang dikatakan orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibn Salah mengatakan, "Idza wazaba 'ala al-adhkar al-ma'surah." Jika seseorang tersebut wazaba, iaitu dia istiqamah, dia menjaga berterusan 'ala al-adhkar al-ma'surah, iaitu dengan zikir-zikir yang ma'surah, iaitu zikir-zikir yang warid, yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-musbatah, iaitu yang sahih, dan juga hasan darjat hadis tersebut. Sabahan wa masaan, iaitu setiap pagi dan petang. Tak kira walau paling kurang sedikit satu zikir ataupun lebih pada tu, jika dia istiqamah dengan zikir-zikir tersebut. Wa fil awqati wal ahwal al-mukhtalifah lailan wa nahara, dan juga pada keadaan masa, keadaan yang berbeza-beza, lailan wa nahara, pada waktu malam dan siang. Wa hiya mubayyanatun fi kitabi amal al-yawm wal lailah, yang mana zikir-zikir yang maksurah tersebut telah dijelaskan di dalam kitab amal al-yawm wal lailah, itu kitab-kitab yang dikarang ulama sebelumnya. Kana minaz zakirin Allah Ta'ala katsira, maka dia tergolong di dalam golongan mereka yang ditulis baginya orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jelaskan. Itu mudah-mudahan kita berusaha untuk tergolong, dicatat Allah Ta'ala di dalam golongan yang banyak berzikir kepadanya. Baik. Kemudian pada fasal fi hukm az-zikri wat tilawah bil qalbi wal lisan lil muhdis wa nahwihi. Ada hukum berzikir wat tilawah dan membaca Al-Quran dengan hati dan lidah bagi orang yang berhadas dan sebagainya. Agak panjang sikit, saya rasa mungkin setakat ini dulu. Kita dah janji kita untuk disiplin bacaan kita ni setakat 30, waktu yang ditetapkan jadi 30 minit. Kita akan cubalah, kita akan sambung esok, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan kita tergolong di dalam golongan yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cubalah untuk kita istiqamah walaupun dengan satu zikir. Mudah-mudahan Allah Taala menerima segala amalan kita. Allah Taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.